harapan saya supaya interest rumah tu diturunkan. Bonus tu harap dapat lebih lah untuk tahun ni. Mengenai dengan bajet yang bakal dibentangkan ni, saya mempunyai harapan sebagai seorang rakyat Malaysia supaya bajet yang bakal dibentangkan ni akan memanfaatkan semua golongan rakyat, tidak kira bangsa, kaum, lapisan masyarakat. Kerana saya rasa sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab di bawah pimpinan Datuk Seri Najib, kita harus mempunyai satu bajet yang bukan sahaja memanfaatkan segolongan orang saja, tapi kesemua majoriti semua rakyat. Saya benar-benar berharap bajet ni dapat memberikan satu berita baik terutama kepada golongan yang kurang bernasib baik ataupun berada di dekat dengan paras kemiskinan. Yang itu harapan saya. Harapan saya rasa sama dengan semua rakyat Malaysia lah. Kita harap bajet 2013 ni boleh membela nasib rakyat Malaysia lah, terutamanya berkaitan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat sekarang ni. And then kalau boleh, saya sebagai kita awam lah kan, dapat bonus 2 bulan gaji ke, okey lah tu. Itu dia antara pandangan-pandangan daripada rakan-rakan kita rakyat Malaysia berhubung bajet 2013, apa yang dihajatkan dan semuanya apa nak bonus yang ingin. Siapa yang tak nak bonus? Nak bonus, nak gaji bagus, nak gaji naik, cukai kurang, semuanya nak harapan-harapan. Rumah yang lebih mampu dimiliki, untuk kehidupan lebih selesa. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya aspek yang perlu diperincikan berhubung dengan bajet 2013. Tapi sebelum tu kita bawakan sedikit pra bajet 2013. Percukaian, pelepasan dan juga kemudahan. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Abdul Aziz Abu Bakar yang merupakan Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia. Jadi nak momentum ke arah pembentangan bajet 2013 ni mesti banyak yang juga difikirkan oleh para akaunten percukaian kita. Tuan Haji? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, kita sampai ke musim bajet yang dibentangkan. Memanglah macam tadi kita tengok kan dari segi tadi nak bonus apa semua kan, memang setiap tahun memang macam tu. Makna apabila bajet tak dibentangkan, banyaklah kadar cukai nak turun. Lepas tu tapi isu saya rasa rata-rata lah isu-isu yang penting adalah dari segi isu kos sara hidup tu. Ini merupakan satu isu yang saya rasa dekat dengan rakyat secara keseluruhan, sebab dia tengok dari segi banyak dia perkatakan tentang keseimbangan pendapatan dengan kos sara hidup tu dia tak seimbang. Makna kita punya kos sara hidup tu lebih tinggi peningkatannya berbanding dengan peningkatan gaji ataupun pendapatan kita. Berbalik-balik dari segi bajet ni, kalau kita tengok secara keseluruhan lah. Sebab saya rasa sebagai rakyat Malaysia, walaupun kita minta banyak dengan kerajaan, tapi kita pun kena faham kedudukan kerajaan itu sendiri. Dalam bajet ni, kalau kita tengok anggaran ataupun tanggapan dari segi bajet 2012 dalam laporan ekonomi pada tahun lepas, dianggarkan pada tahun 2012 kita punya hasil lebih kurang 187 bilion dan kita punya belanja mengurus lebih kurang 182. Kita cuma ada lebihan akaun semasa lebih kurang 5 bilion saja. Dan hampir keseluruhan perbelanjaan pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan bukan daripada hasil tapi daripada pinjaman. Jadi sebab itu kalau kita tengok pada masa sekarang dan kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, dari segi kedudukan keuangan kerajaan persekutuan dia defisit. Kalau kita tengok dari segi entiti yang lebih kecil, sama ada individu ataupun syarikat, bermakna macam seolah-olah kita belanja lebih daripada apa yang hasil kita dapat. Untuk individu tak apa bagus, untuk syarikat memang tak baguslah sebab kita berhutang kan. Dan untuk syarikat ada dia punya kebaikannya, tapi untuk dari segi aspek atau pendekatan sesebuah negara dia berbeza sikit. Kalau dia defisit tak semestinya dia tak bagus. Sebab apabila kerajaan menjalankan kerja-kerja ataupun pekerjaan pembangunan, infrastruktur, jalan, hospital apa semua tu, dia membantu rakyat. Tetapi yang the ideal bajet, satu dari segi dasar fiskal dia, bajet yang bagus adalah bajet yang seimbang. Maknanya kita punya pendapatan cukup, kita belanja untuk mengurus cukup, untuk belanja pembangunan cukup, dan kita ada bajet yang seimbang. Maknanya kita ngam-ngam lah semua. Ngam-ngam. Makna
pada masa sekarang kerajaan nak bergerak ke arah tu. Dan sekarang kita punya defisit lebih kurang 4.7%. Defisit itu ada disebabkan oleh pakej-pakej rangsangan yang sebelum ini dikeluarkan. Betul. Sebab kalau hari tu kalau kita tak buat pakej rangsangan tu, kita punya aktiviti ekonomi dia stagnan. Betul tak? Kalau kita berbelanja mengikut apa yang kita ada saja, kalau duit dah banyak ni kita belanja banyak ni je lah. Kalau jadi macam tu tak berkembang. Pulangan untuk pembangunan tu tak dapat. Sebelum stimulus package diperkenalkan, kita nampak dari segi kedudukan ekonomi kita memang amat bermakna berisiko lah. Bermakna kedudukan ekonomi yang tak menentu. Jadi alhamdulillah dengan kepimpinan yang ada telah memperkenalkan stimulus package tu dan dia menggerakkan semula aktiviti ekonomi. Ini yang saya cakap, kalau dia defisit tak semestinya dia tak bagus. Untuk sebuah negara kena perlu ada satu desakan ataupun satu input yang dimasukkan supaya aktiviti ekonomi itu bergerak dan semua okey. Baik. Ini sedikit lah sebab tadi kita menyentuh tentang sesuatu yang dekat dengan rakyat ni. Rakyat yang paling dekat dengan rakyat ialah pasal harga barang. Harga barang naknya mestilah lebih rendah daripada harga sekarang. Okey. Setiap tahun banyak insentif cukai dan sebagainya diberikan kepada sektor pembuatan, korporat dan sebagainya lah. Orang-orang yang menghasilkan produk-produk yang kita beli ni kat pasaran. Tetapi soalnya harga tak pernah turun pun. Kenapa jadi macam tu? Okey. Problem sekarang yang berlaku, masalah yang berlaku sekarang, walaupun contohlah kalau kita kurangkan kadar cukai korporat kan, pengurangan kadar cukai korporat tu susah nak diterjemahkan kepada pengurangan harga barang kan. Betul, sebab dulu kadang-kadang bila kerajaan kata ada import duty dikurangkan apa semua, tapi harga masih sama. Kalau banyaklah insentif-insentif yang kerajaan bagi kepada peniaga-peniaga, tapi insentif yang dimanfaatkan oleh peniaga tu tak diterjemahkan kepada rakyat secara pembeli secara konsumen. Itu satu perkara yang sensitif. Saya rasa satu perkara yang penting yang kerajaan perlu harus tengok. Sebab dari segi enforcement je, mana dari segi penguatkuasaannya. Sebab itu baru-baru ni saya ingat tahun lepas ada dibentangkan di Parlimen the Anti-Profiteering Act. Yang ini untuk mengelakkan daripada berlaku keuntungannya berlebihan di pihak syarikat dan dia tak sampai kepada rakyat. Itulah seolah-olah menguntungkan syarikat korporat sahaja. Dan rentetan daripada tu kita nakkan harga barang rendah, tapi nak kita terpaksa fikirkan juga tentang GST yang sering yang hangat diperkatakan sekarang ni. Jadi bagaimana sebenarnya situasi dapat kita imbangi? GST ni merupakan satu dia bukan cukai yang baru tau. Saya kena bagi tahu lah sebab selalu orang silap. Dia kata satu cukai yang baru macam semalam kan dia kata dia akan bebankan rakyat, apa tidak. GST sekarang kita kena faham sebab the sistem percukaian yang ada sekarang dah ada elemen cukai jualan dan cukai perkhidmatan. 6% cukai perkhidmatan 6%, cukai jualan ada 10%. Benda-benda yang kita beli sekarang memang ada. Cuma dia tak telus dari segi rakyat tak tahulah sebab dia dah dimasukkan dalam kos barang tu. Cuba bayangkan kalau GST diperkenalkan contohnya pada kadar 5%. For example, contoh pada 5% kan sepatutnya harga barang tu lebih murah lah kan. Kan ada sebab kalau kita tengok kan dari segi kadar GST di seluruh dunia, the lowest figure dari segi kadar GST ni Jepun dengan Kanada. Dia pada kadar 5%. Yang paling tinggi sampai 25.5%, the highest GST atau VAT punya rate itu kat Iceland lah. Tapi kalau kita tengok the neighbouring countries kita, jiran-jiran kita macam Singapura 7%, Thailand 7%, Indonesia 10% kan. So kalau kita kalau kita perkenalkan at lebih kurang 5% ataupun 6% atau 7%, saya rasa dia merupakan satu yang baik dari segi itu. Dan harga barang sepatutnya lebih murah. Itulah sebab saya bimbang dan mungkin orang ramai juga bimbang kalau meja ni harga RM100 sekarang harganya yang sudah pun termasuk 10% yang sedia ada, kita tak nampak, kita tak tahu. Betul. Tapi apabila diperkenalkan GST, kok jadi RM105. Itu yang mungkin orang risaukan itu. Itulah sebab tu kementerian sepatutnya 95 ada jadinya. Sebab tu KPDN kan, Kementerian Pengguna kan, KPDN kan HCP kan. Kementerian ni dia kementerian ni melalui kementerian ni kerajaan ni the enforcement issue lah, penguatkuasaan tu dia kena be very good kan. Dari segi penguasaan tu memang kena, kalau perlu ramai kan dari segi staff-staff untuk buat penguasaan ni buatlah kan, sebab rugilah kalau kita satu polisi yang diadakan oleh kerajaan tak dapat dirasai nikmat dia oleh rakyat. Kan? Maknanya satu GST merupakan satu sistem yang bagus. Bila kerajaan nak reform the tax system apa semua, it's a good system. Tapi kalau sistem ni dari segi polisinya bagus,
dari segi pelaksanaannya tak bagus, susahlah. Itu je selalu problem dia kan. So sebab tu kerajaan, apa yang kerajaan perlu buat, a good policy, bermakna kena ada good implementation. Implementation yang bagus, enforcement issue amat penting. Sebab tu supaya kita kena pastikan, kerajaan yang prihatin kan, dia kena pastikan supaya rakyat dapat memanfaat daripada polisi yang dijalankan oleh kerajaan. Dan Tuan Haji, orang kata tu optimis yang segalanya dapat berjalan dengan lancar, dengan penguasaan yang bagus supaya kita dapat menikmati taraf kehidupan yang lebih baik. Kita tak ada pilihan sebenarnya sebab sekarang ni kalau kita tengok dari segi kos sara hidup apa semua kan, tak ada choice, we have to do it, kita kena buat kan, dan semua kena ambil peranan, semua kena ambil peranan untuk bantu. Kerajaan kena buat untuk jaga rakyat pun kena bantulah, kena fahamlah apa yang kerajaan nak buat. Sebab kita ni satu Malaysia kan, is one unit tau. Kita sebagai satu unit, maknanya kita kena tolong menolong lah. Maknanya kita kena faham apa yang kerajaan kedudukan, dan kerajaan kena tengok rakyat tu macam mana kan. So sebab tu saya rasa isu dari segi cukai kan. Cukai ni kalau kita tengok dari segi hasil negara, hampir 73% daripada hasil negara datangnya dari cukai. Kalau ada kesan kepada cukai, maknanya dia akan akan berkesan kepada hasil negara. Maknanya kita tak boleh sewenang-wenangnya macam kata oh ni ke apa semua kan. Kita kena tengok dari segi, sebab dia merupakan elemen yang penting, direct punya tu kan. Macam apa nama tu, dari segi bila kerajaan bagi voucher apa semua kan, dia merupakan satu structured subsidi. Sebab contohlah, saya bagi contoh macam harga minyak kan. Sekarang kerajaan subsidize 95 kan. Saya pun pakai 95 juga. Mana orang yang dahsyat-dahsyat tu kan, yang kaya-kaya memang banyak duit pun 97 dia pakai 95 kan. Bermakna manfaat sepatutnya dimanfaatkan oleh golongan tertentu saja. Golongan yang lower income group, kerajaan bantu. Sebab tu bermakna bila terdapat leakages dari segi subsidi dinikmati oleh orang yang tak sepatutnya, kerajaan perlu ada satu pendekatan macam mana subsidi bantuan ni dapat sampai terus kepada orang yang sepatutnya menerima subsidi itu. Mungkin saja boleh berikan pandangan peribadi di mana sebenarnya mungkin sedikit kebincangan sebelum ini. Bagaimana harus diperhalusi lagi supaya apa yang diharapkan oleh kerajaan tu untuk membantu mereka yang memerlukan tu dapat direalisasikan. Database pentinglah. Bermakna dari segi statistik amat penting. Sebab tu kita kena tahu golongan yang pendapatan rendah macam mana, ada dekat mana, kat luar bandar macam mana kan. Kerajaan perlu ada satu data yang lengkap dan perlu reach out atau perlu sampai kepada dia orang. Dia sebab dari segi pengantara pun ada isu juga. Kan bila sampai pengantara nanti dia dari segi polisi pelaksanaan tu hilang. Kan dia tak sampai. Jadi perlu ada dari segi polisi pelaksanaan tu, dari segi database tu perlu ada maklumat tentang rakyat, kedudukan rakyat. Kalau macam ni kita boleh tahu di daerah ni ada lebih kurang 30% golongan pendapatan rendah. Kalau kerajaan boleh sampai ke tahap tu, maknanya dari segi dia hands on, maknanya dia tahu rakyat macam mana macam tu, saya rasa satu perkara yang bagus. Dan supaya bantuan-bantuan ni dapat disampaikan terus kepada dia orang. Okey. Baik, ini merupakan satu orang kata tu keadaannya yang mana rakyat perlu ambil tahu bagaimana sistem cukai itu dilaksanakan, berjalan, dan tanggungjawab tu perlu ada dalam diri setiap individu ni lah. Tapi sekarang ni kita lihat hanya 1.7% sahaja yang membayar cukai, padahal ada 5 juta yang layak dikenakan cukai. Tetapi tak tahulah, mungkin tahun lepas diorang ni tak kerja ke, kena berhenti kerja, agaknya itu yang menyebabkan tinggal 1.7 juta saja yang orang kata tu melaksanakan tanggungjawab mereka. Kenapa macam tu? Kalau kita tengok dari segi bilangan penduduk lah di Malaysia, kita ada lebih kurang 28 million 29 million. Fail cukai yang ada lebih kurang 5 juta kan. Yang membayar cukai lebih kurang 1.7. Bermakna yang 1.7 juta ni, macam dalam bila wawancara semalam apa semua kan, dia cakap saya daripada 1.7 million tapi saya duk bayar untuk orang lain kan. Kita bayar 1.7 ni bayar cukai, tapi manfaat tu secara pembangunan dinikmati oleh orang lain kan, golongan yang tidak membayar cukai. Yang ini isi kan ada dua isu lah dekat sini. Satu dari segi ada orang-orang yang ada pendapatan tapi dia lari cukai. Ini satu kumpulan. Ramai tak kumpulan macam ni? Ramai. Ada kumpulan yang bayar cukai tak sepatutnya jumlah. Kata dia patut bayar 5,000, dia bayar 3,000 je. Ada satu kumpulan. Satu lagi kumpulan lagi langsung tak bayar cukai, memang lari dari cukai. So itu satu isu dari segi itu. Dan isi kan, kalau contohnya macam kalau kita dari segi rakyat dok minta kurangkan kadar cukai, kurang cukai korporat kena kurangkan, kadar cukai individu kurangkan, jumlah yang bayar cukai yang 1.7 tu akan kurang lagi kan. Maksudnya bila kadar cukai untuk individu dikurangkan,
ada golongan-golongan yang akan dilepaskan daripada membayar Sebelum cukai. ni kena cukai, tahun ni mungkin dah tak Betul. kena dah. Maknanya dia mungkin turun ke 1.5. Jadi ada isu lagi kan. Okey. So apa yang perlu sekarang? Sebab tu kerajaan apa yang kita dari segi dasar kerajaan, dari segi reformasi cukai tu, dari segi transformasi sistem pencukaian negara tu, kerajaan dia nak perluaskan asas cukai tu. Okey. Bermakna daripada 1.7 tadi tu patutnya diluaskan lah, masing-masing contribute lah. Sebab tu sistem cukai dari segi GST tu, cukai barangan dan perkhidmatan tu penting. Sebab dia lebih luas asas cukainya. Dia akan bayar apabila dia berbelanja. Ingat tadi saya bagi tahu tentang the hidden economy tu. Orang-orang yang banyak duit tu tak bayar cukai, tapi dia orang ni belanja kan. See? So bila dia dapat duit, dia tak report dekat income tax, tapi dia start spending. So, orang yang dapat duit yang tak bayar cukainya, dia belanja secara mewah lah. Dia belanja banyak. Kalau elemen GST tu ada, jadi dia dapat tangkap this group of people. So bila kita dapat the hidden economy punya people yang tak membayar cukai tu, tapi duk belanja banyak ni, so dia akan surfacekan. Bermakna the system akan naikkan dia, makna sampai ke pembukaan. So then the system akan nampak lah, dia dah banyak duit, Macam daripada mana datang duit yang banyak. Yes. Dan insyaAllah lembaga hasil akan tengok lah. So, sebab Jadi kalau macam tu, GST hanya dikenakan untuk produk-produk yang berjenama bagus je lah kot. kan GST ni tak membebankan rakyat. Ini penting sebab ini rakyat kena faham. Sebab kan kita dah cakap tentang GST dah lama kan. Lama dah, bermakna kerajaan dah buat banyak research kan, banyak penyelidikan, dan kita banyaklah research yang dibuat, dan kita sekarang dah 146 negara dah buat GST. Kita yang ke insyaAllah 147 lah. Kalau kita tunggu lagi mungkin 148 lah. 146. Actually kan apa yang pihak custom, pihak Kementerian Keuangan yang buat, dia orang dah pergi round kan, pergi round untuk tengok apa semua kan. Of course kalau kita dah yang ke 147, kita tengok yang model-model yang lain, model yang kita buat should be good lah kan. Should be Sepatutnya yang paling efficient lah. baik, Yang paling baik lah. Sebab kita dah tengok orang lain buat macam mana, kita buat yang paling baik. Dan kerajaan pun dah buat benda tu. Research yang dijalankan, penyelidikan yang dijalankan oleh MOF dan pihak custom, golongan yang pendapatan rendah ni, hampir keseluruhan dia punya perbelanjaan tu, peratus perbelanjaan untuk keperluan asas. Sebab dia belanja banyak, memang kalau dah ada duit banyak tu je, mesti dia belanja keperluan asas, takkan dia pergi enjoy apa semua kan. Itulah dia. So bermakna kebanyakan atau hampir keseluruhan keperluan asas yang ditanggung oleh golongan pendapatan rendah ni, tak ada GST. Beras, gula, minyak apa semua tu dia tak ada GST, dan dia tak ada macam zero rated atau exemption given lah, dia pengecualian. Kalau kita banding dengan Singapura, kita selalu banding dengan Singapura kan, yang paling dekat tu, paling dekat lah, sebab dia memang bagus lah kan Singapura tu kan. Kalau kita banding dengan Singapura, keseluruhan barang-barang di GST, everything kan. So, tapi bila Malaysia nak perkenalkan GST, kerajaan alhamdulillah lah, dia tengok dari segi elemen rakyat tu sendiri. Maknanya dia tengok golongan-golongan yang rendah, the middle income group apa semua kan. So dia tengok dari the basic necessity memang tak kena cukai. Jadi jangan risaulah kata dulu tak bayar cukai, sekarang bayar kan. Actually dulu tak bayar cukai, dulu bayar cukai. Kan tadi sales tax kan. Sekarang langsung tak ada. Kan? Tapi adakah itu sudah diperincikan kepada mana-mana produk yang dikenakan GST ataupun mana-mana produk yang tidak dikenakan GST? Ada. Sudah diperincikan? Sudah. Sebab isi kan dia ada shoppers guide dia panggil. Shoppers guide bermakna rakyat akan tahu harga sebelum GST, harga selepas GST. Jadi kita dapat bandingkan. Bermakna ini dari segi promosi, penerangan yang kerajaan patut bagi ke rakyat apa semua kan, hebahan apa semua, dia tahu harga barang tu macam mana. Macam kan harga kawalan. Ini yang ni kan, maknanya dia bagi tahu ini harga kawalan ayam apa semua ni kan. So dari segi bila GST diperkenalkan, dia akan senaraikan dalam akhbar media apa semua kan. Okey, barang ni sebelum GST berapa, selepas GST berapa, supaya rakyat faham dan supaya dia peniaga-peniaga tu tak ambil kesempatan untuk dapat untung lebih hasil daripada pengeluaran cukai tu, daripada sales tax ke service tax kepada GST tu. Dan kalau cakap juga tentang hasil kita cukai, ada juga yang mungkin bertanyakan tentang pelepasan bagi pembayaran cukai 8,000 9,000 tu bagaimana sebenarnya? Adakah secara realistiknya boleh ada perubahan dari aspek tu, daripada jumlah figure tu? Yalah, tadi macam saya bagi tahu kan, memang dari segi kedudukan kerajaan memang defisit kan. Bermakna, dan kita pun tahu hampir 73% daripada hasil kerajaan datang daripada cukai. Kalau kita nak kurangkan ataupun nak naikkan dari segi pelepasan tu, akan sedikit sebanyak beri kesan kepada kedudukan keuangan kerajaan. Tapi saya rasa kerajaan ni merupakan satu kerajaan yang prihatin lah. Alhamdulillah, dia faham tentang rakyat. Dan kalau kita tengok dari segi pelepasan diri itu sendiri, 9,000
saya rasa kali terakhir dia dinaikkan daripada 8,000 saya ingat tahun 2010 kot saya ingat. 2010, 2011, 2012, 2013 patut naik lah kan. Mana sebagai persatuan pun kita pun dah bagi tahu kepada cadangan kita kepada Kementerian Kewangan supaya naikkan dari segi pelepasan diri daripada 9 ke 10,000. Kita harap kerajaan ambil maklum lah tentang perkara ni. Tapi perkara yang lagi satu, tengok kalau pelepasan isteri tu kalau dia tak bekerja, dia punya pelepasan 3,000 je. Kalau dia bekerja 9,000 kan. Kita pun dah cadangkan supaya pelepasan bagi sama je. Isteri bekerja ke tak bekerja kan dapat juga the same amount. Pelepasan makan sama juga kan. Itulah kan. Jadi takkan isteri makan kurang daripada suami kan. Sebab dia tak kerja dia makan kurang. Atau tak kerja makan lebih sikit kan. So lepas tu bila jadi kes macam tu, saya rasa patut samalah. Dan ada banyak lagi pelepasan anak for example kan. Dah RM1,000 dah sejak lama dah kan. Pelepasan anak yang berikan RM1,000 tu, saya pun dah try nak cuba lihat last time bila dia dipindah kan. Dulu 800 kalau tak silap, lepas tu dipindah ke RM1,000 dah lama lah. Saya rasa kerajaan perlu tengok benda ni betul-betul. Dan kumpulan anak yang cacat, ibu jaga ibu bapa pun golongan upaya apa semua kan. Kerajaan perlu tengok benda-benda macam tu. Sebab bermakna kalau pelepasan patut diberikan kepada this group of people. Tapi soalnya pelepasan ini rakyat ni suka bukan nak cakap apalah, ambil kesempatan. Itulah bila tengok beli buku sampai RM1,000, kalau pergi periksa kat rumah buku haram satu pun tak ada. Jadi pelepasan yang macam ini yang dipergunakan oleh rakyat sewenang-wenangnya. Betul. Memang hasrat kerajaan, itulah saya cakap dari segi pelaksanaan tu, dari segi dia punya tu. Memang untuk isi kan bila kita nak mendapat kerajaan, individu ni kena pendapatan tinggi kan, bermakna high income punya nation kan. Bermakna kerajaan pun bermakna kita pun punya pendapatan kena double. Pendapatan untuk individu pun kalau kita tengok 2020, pendapatan kalau kita sekarang pendapatan kita RM10,000. Maksudnya tahun 2020 pendapatan kita RM20,000. So macam mana kita nak tingkatkan pendapatan tu kecuali knowledge lah. Sebab tu bermakna modal insan kan, bermakna the skill. Maknanya kita perlu ada skill, kita perlu bagi pengetahuan kepada dia supaya dia punya value tu dapat meningkat, supaya dia punya pendapatan dapat meningkat. Sebab tu kerajaan bagi pelepasan lebih kurang 1,000 kan, untuk buku, untuk broadband apa semua kan, supaya masyarakat, supaya rakyat dapat menambah ilmu pengetahuan, skill tu dapat dipertingkatkan supaya dia punya income boleh double lah. Tapi RM1,000 memang saya sendiri pun setiap kali saya pergi bookstore saya rasa saya belanja lebih daripada RM1,000. Sebab dalam kita punya bisnes ataupun konsultansi yang kita buat, kita selalu kena update dari segi cukai, dari segi international tax apa semua kan. Saya rasa sebab tu kalau boleh lah. Tapi kalau telah kes katanya RM1,000 pun dah salah gunakan, takkan kita nak minta lebih kan. Tapi secara personalnya saya rasa patut dapat dipertingkatkan lah. Kalau if you want rakyat to be knowledgeable in terms of ilmu dan dari segi skill, kerajaan patut tengok dari segi pelepasan buku tu yang RM1,000, broadband tu kena naikkan, dan komputer RM3,000 je. 3 tahun lepas tu tak boleh beli kan. Sekarang ni macam-macam keluar kan. Saya rasa mungkin RM3,000 diberikan setiap tahun. And then dari segi ada satu skill training professional, kalau kita macam for example nak sambung lagi belajar kita, dia kerajaan bagi RM5,000 kan untuk kita professional punya course apa semua kan. Saya rasa yang ini pun patut ditingkatkan. Kan then kita dapat a good modal insan dalam 2020 supaya dia punya knowledge skill tu dapat dipertingkatkan supaya income nation. Dan juga ada ditanyakan tentang mereka yang terlibat dalam satu perumahan bagi baju-baju besar sebagainya. Juga mereka yalah, walaupun syarikat besar, mereka juga inginkan sebab lagi besar pendapatan, lagi besarlah cukainya. Tapi bagaimana pula nak mengimbangkan apa yang mereka mahukan tanpa menjejaskan sektor pembangunan? Dari segi perumahan memang ada isu sebab baru-baru ni ada statement siapa dikeluarkan, dia kata terlalu banyak commercial building yang ada sekarang, bermakna dia punya penawaran lebih daripada permintaan. Kepada rakyat baguslah, sebab bila penawaran lebih pada permintaan, dia harga turun kan, to us is good lah. Tapi to the developer tak berapa bagus lah. Saya rasa dalam kes ni, saya rasa kerajaan ataupun badan-badan yang terlibat patut merancang lah dari segi pembangunan komersial apa semua kan. Saya rasa komersial mungkin dari segi permintaan, penawaran yang lebih lah. Mungkin kerajaan perlu tengok dari segi pembangunan tu, dari segi kelulusan apa semua, perlu tak kan, kalau dalam satu sektor tu memang perlu tak ada satu commercial complex. Kalau dah cukup dan okey lah. Tapi pembangunan mesti ada lah. Dan saya rasa satu yang penting is perumahan untuk rakyat. Saya rasa ini banyak isu yang semalam kita bangkitkan juga.
dari segi kos untuk membeli rumah apa semua kan. Dan kita pun tahu dari segi isu spekulasi yang berlaku, permintaan penawaran kan. So isu elemen spekulasi ni apa semua, itulah kita cadangkan supaya yang CKHT tu, cukai keuntungan harta tanah tu dapat dipertingkatkan. Kalau you sell atau you jual rumah tu dalam masa 2 tahun, sekarang you kena bayar 10%. Tu 10% tu orang yang menjual rumah tu tak ada isu. Dia naikkan harga rumah by 10% je lah. Kan Lebih kan? Lebih kan. Tu harga naik lagi kan. So tapi saya rasa perlu ada satu mekanisme yang mana kerajaan perlu tengok supaya dapat membantu dari segi supaya mengawal spekulasi harga perumahan ni. Mungkin wujud satu badan yang mengawal selia speculation dari segi perumahan for residential. Dan saya rasa rakyat ni, kerajaan punya tindakan ataupun pendekatan untuk membina rumah-rumah mampu milik untuk rakyat golongan rendah, pendapatan rendah apa semua ni bagus. Sebab kalau kerajaan tak bantu, siapa nak bantu dia orang? Kan maknanya sampai bila macam mana tak ada rumah apa semua kan. Itulah. So saya rasa memang satu benda yang bagus, cuma isunya kalau dapat pertingkatkan sikit dari segi kelayakan tu. Kan sebab sekarang ni dia punya kelayakan tu golongan rendah. Saya ingat golongan yang middle income group pun susah nak beli rumah. Baru berumah tangga, graduan dan sebagainya. Betul. So perlu ada satu usaha untuk pertingkatkan dari segi tahap kelayakan tu. Dan now saya rasa patut kerajaan bantu the middle income group pula. Kan saya rasa in place lah. Yang golongan pendapatan rendah apa semua, saya rasa ada usaha dah buat voucher, buku apa semua dah bagi apa semua dah okey kan. Saya ingat kerajaan kena shift naik atas satu lagi, address the middle income punya group kan. Tapi mungkin ini kebimbangan yang disuarakan oleh rakyat apabila sepanjang tahun lepas dan tahun ni memang ada jugalah voucher ini, voucher itu, pemberian ini, pemberian itu yang diberikan kepada semua banyak sektor yang dapat ni. Jadi ini masanya untuk kerajaan ambil balik, dapatkan balik duit-duit tu. Itu yang cukai mungkin akan kena jadi tinggi. Itu yang mungkin mereka bimbangkan pada belanjawan 2013 nanti. Okey. Memang betul lah. Bila kerajaan bagi banyak sangat kan, hasil dah tak ada di mana. Pinjam lah kan. Bermakna kalau tak pinjam, makna daripada cukai lah kan. Tapi bagus alhamdulillah, sebab pihak lembaga hasil dalam negeri LHDN mereka membuat pendekatan yang agresif. Tapi dia tak tangkap, dia pergi tangkap orang yang tak bayar cukai lah kan, dari segi audit penyiasatan, audit cukai, penyiasatan cukai. Dan saya ingat tahun ni dia orang akan buat jenayah dari segi approach kan, pendekatan dari segi ni. Tapi apa yang pihak lembaga hasil buat adalah supaya ia lebih adil kepada semua rakyat. Kan, cuba bayangkan kalau kita duduk dekat rumah kan, kita duduk bayar cukai, makan gaji tiap-tiap bulan, tiap-tiap PCB kan kita bayar kan. Yang sebelah lagi peniaga tak bayar cukai, enjoy kan, kereta besar apa semua kan. Jadi ada isu kan, bila tak adil lah, timbul rasa tak puas hati. Saya makan gaji EA form kan, nak lagi cukai macam mana, tak boleh lagi dah. Cuba claim pelepasan lah. So saya kena declare 100%. Tapi orang yang berniaga ni dia boleh buat pelarian cukai apa semua, langsung tak bayar cukai kan. Jadi ada satu rasa yang tak puas hati antara rakyat. Sebab tu apa yang pihak lembaga hasil buat, apabila kerajaan buat, pergi tangkaplah orang-orang yang lari cukai ni kan. Baru fair kan, baru adil kan. So sebab tu apabila berlaku dari segi perbelanjaan pengurus yang meningkat, pihak lembaga hasil kena tingkatkan dia punya pendekatan untuk tangkap orang-orang yang tak bayar cukai ni lah. Dia bukan pergi tangkap orang, kacau orang yang dah bayar cukai, tak. Ada orang yang bayar cukai tapi tak bayar cukai yang sepatutnya dia bayar pun kan. Jadi yang itu pun ada isu lah. Tapi saya rasa secara pendekatan tu alhamdulillah so far it's good. Dalam tiga golongan ni Tuan Haji, sebenarnya Tuan Haji tak rasa ke berbalik kepada soal integriti sebenarnya? Kalau kita tahu tanggungjawab kita sebenarnya tak payah menjadi masalah pun aspek-aspek macam ni. Itulah sebab dari segi tanggungjawab kan, memang membayar cukai tu kan, saya rasa generasi yang ada sekarang ni memang susah nak tukar dia punya mentaliti dah. Bila dengar cukai tu memang satu beban. It's a burden kan. Dia bukan satu sense of tanggungjawab kita sebagai rakyat. Tak ada negara kat dunia ni yang tak ada. Ada orang yang suruh nak bayar cukai lah, tak ada. So apa yang kita buat sekarang, kita dah cadangkan kepada Kementerian Pelajaran supaya dimasukkan satu modul cukai di peringkat sekolah rendah, peringkat sekolah menengah, supaya sekolah rendah taklah kot, pergi sekolah menengah, supaya dia orang ni faham lebih kepada tanggungjawab dia membayar cukai itu kan. Benda timbul rasa civic punya conscious kan. Maknanya dia as a rakyat, kalau dia kerja dia kena bayar cukai. So perlu ada satu pendekatan atau approach
Saya rasa kalau saya punya cadangan kita ni nanti dia orang cakap bebankan pelajar-pelajar ni lah kan. Itulah, dah sikit-sikit banyak nak masukkan kena belajar. silibus, Sikit masuk masukkan silibus. Memanglah, tapi saya rasa benda ni penting. Penting. This is a very important punya elemen atau aspek yang kerajaan perlu ada. Sebab saya rasa ada dari segi pendidikan civic, moral apa semua kan, apa tanggungjawab dia sebagai rakyat kan. Masuklah satu elemen bayar cukai. Kan sebab biasanya lepas form 5 tu ada yang dah kerja terus kan. So maknanya kalau kita tak tangkap dia masa form 5 tu dia tak dapat lah. Kan yang sama belajar okeylah dekat universiti kita boleh cover. Tapi those dekat sekolah menengah tu tingkatan atas tu kena ada satu modul ataupun satu session kalau boleh yang diberikan. Saya rasa pihak lembaga hasil ada jalankan pidato cukai. Saya rasa yang ni pun mungkin orang tak berapa tahu kan pidato, tapi di peringkat universiti kan, maknanya di peringkat universiti kita boleh tangkap lah, tapi perlu ada satu usaha untuk mendidik kanak-kanak ataupun rakyat ni, pelajar-pelajar tentang tanggungjawab cukai. So bila dia dah keluar daripada alam persekolahan, alam pembelajaran tu, bila dia bekerja, dia bila dia start bayar cukai, dia seronok lah bayar cukai. Maknanya dia contribute to the nation. Kan? Tadi kan waktu kita bercakap tentang soal cukai untuk korporat yang mereka larikan ini, macam kalau company trip kan, mereka pergi melancong tapi dinamakan sebagai company trip, bawa staff sebagai contohnya. Itu boleh dielakkan daripada dia boleh dielak cukai. Tapi kalau macam keluarga ni nak bercuti, nak eratkan hubungan keluarga, memang kita tak boleh nak buat potongan cukai kat situ. Yalah, betul lah. Kalau kita bandingkan sebab dari segi dia ada matlamat dia, because dari segi syarikat, tapi bukan semua pun dapat potongan. Dia ada percentage yang dia benarkan. Cuma isu yang memanglah Zul bangkitkan dari segi kalau macam kita jamuan raya lah kan. Kalau kita bawa anak bercuti apa semua kan, tak buat ada jamuan raya kat rumah tak dapat cukai, tapi buat jamuan raya untuk syarikat boleh. Adalah dia punya percentage tu. Cuma dari segi buat cuti mungkin kerajaan boleh pertingkatkan. Maknanya kalau macam pelepasan untuk pelancongan dalam negara. Kan? Itu boleh merangsang pakej ekonomi dalam negara. Dia boleh merangsang pakej pelancongan dan dia menggalakkan rakyat untuk melancong di dalam negara. Mungkin ini satu pelepasan cadangan yang cantik, yang bagus. Wujudkan satu pelepasan untuk pelancongan. It's a different totally out of the box punya ni kan. So saya rasa bagus. Baik Tuan Haji, sebelum kita menutup bicara pagi ni, antara yang paling popular juga setiap kali bajet dibentangkan oleh Perdana Menteri ni kereta lah. Ramai juga kereta. Macam mana sebenarnya cerita Tuan Haji? Kereta ni dia sensitif sikit sebab saya nak ulas pun susah lah. Sebab kita tahu kan dari segi industri proton apa semua kan, kita kena jaga the local industry kan. Tapi pada masa yang sama juga kita kena tengok dari segi keadilan, dari segi kenderaan itu sendiri. Penjualan di mana dari segi orang-orang yang menjual kereta, dari prinsip keadilan lah. Saya rasa kalau nak jawab isu-isu ni, mungkin kerajaan mungkin boleh bagi harga pelepasan atau voucher untuk beli proton for example. Kan? Voucher bermakna voucher kepada, kalau dia ada voucher buku apa semua kan, mungkin ada voucher untuk beli proton per 2 kan. Yang boleh diperhalusi lagi untuk siapa yang boleh dapat. Mana dia akan menggalakkan rakyat untuk beli kereta tempatan, dan dia akan membantu industri tempatan juga. At the same time then the foreign dia tu should be okay lah. Cuma again dari segi dia punya approach tu lah, pendekatan tu mungkin ada leakages lah bila kita bagi macam tu, sebab rakyat Malaysia ni memang kreatif dan inovatif. Kalau kita kerajaan bagi satu benda, dia boleh cari jalan macam mana kan, dia pusing kat sana pusing kan. Sikit nak tanya, ini yang terakhir lah ni. Waktu kita buat cukai ni, isi borang nak hantar ke lembaga hasil ni, ruangan komputer peribadi yang kita beli ni 3 tahun sekali, betul. iPad dikira komputer peribadi ke tak? Ada isu kalau saya masuk je. Itulah jawapan saya macam itulah, masuk je tak apa. Masuk je boleh okay, boleh. Cuma sebelum kita ni, cuma saya kena bagi tahu lah sebab macam GST punya program ni kan, saya rasa jangan tunda lah. Kerajaan kalau boleh janganlah tunda. Sebab dia dari segi faktor ekonomi, faktor sosial, dia merupakan satu elemen, satu sistem yang bagus. Saya rasa Yang Amat Perdana Menteri, saya harap sangatlah isu GST ni dapat dibentangkan dalam bajet yang kali ini. Perlu bagi satu ketetapan kepada peniaga-peniaga, kepada rakyat. Tak apa, nak buat lambat pun tak apa. Cuma kena bagi satu tarikh. Okey, kata contoh macam akan diperkenalkan atau laksana pada 2014. Contoh kan. Kalau nak lambat lagi 2015 tak apa. Tapi bagi satu ketetapan. Dah sebut dah, tapi terlalu tangguh. Selalu disebut akan dilaksanakan. Tapi saya rasa kali ni okey kot. Sebab kalau lagi sekali ditunda, saya ingat saya tak larat lah. Kan, sebab kita dah kan, tak sempat kan. Jadi saya rasa harap-haraplah dapat dimasuk. Baik, terima kasih Tuan Haji. Dan itu dapat kami kongsi
kongsikan bersama Tuan Haji Abdul Aziz Abu Bakar yang merupakan Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia. Apapun Jumaat nanti akan kita ikuti secara langsung pembentangannya daripada pukul 3 petang hingga 7 malam nanti TV1 dan juga TV2 bajet 2013 yang akan dibentangkan. Jadi kena dengar betul-betul Menteri. kalau anda prihatin terhadap ekonomi negara dan percukaian untuk diri sendiri, kena dengar betul-betul nanti 28 bulan. Dan selepas ini kita ikuti perkembangan jemaah kita di Tanah Suci dan kita kembali semula dalam Selap Lagi 1 Malaysia Jabatan Meteorologi dengan laporan kaji cuaca untuk hari ini.